Daripada kecil sampai sekarang, ujian dalam hidup kita ni tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Dan kita banyak kali rasa tak boleh nak bangun. Kita rasa macam tak boleh nak buat apa-apa. Kita risau apa akan jadi kat depan sana. Apa akan menanti lagi 10 hari. Apa akan menanti lagi 20 hari. Apa akan terjadi lagi 30 hari. Apa akan jadi lagi setahun. Kita rasa macam tak tahu apa nak jadi. Kita rasa macam tak tahu apa akan jadi masa depan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa akan jadi esok, apa akan jadi malam ni, apa akan jadi tahun depan, apa akan jadi lagi satu saat. Apa yang ada kat depan kita, apa yang ada kat belakang kita. Apa sahaja yang ada dalam hidup kita, apa sahaja yang ada dalam hidup kita, semua dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah beri allazi khalaqal maut wal hayat. Allah jadikan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji antara kamu siapa yang paling baik amal dia. Jadi tuan-puan ada doa saya sihat. Saya alhamdulillah sihat. Dan video yang kat page tu ramai share yang saya sakit 2 tahun lepas. Saya sakit tu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas sakit. Jadi mungkin ada orang komen dekat situ. Jadi kat page tu naik. Kat page Abid Liu tu. Page saya lah. Saya ada 2 Facebook yang ni. Yang personal, yang friend dengan saya. Satu lagi Facebook page Abid Liu. Saya tulis Abid Liu tu page saya lah. Ni ramai yang tekan like. Yang ramai mesej saya kata saya sakit. Alhamdulillah saya sihat. Syukur pada Allah SWT. Sihat. Yang tak telinga tak dengar tu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas telinga tak dengar. Alhamdulillah sekarang itu 2 tahun lepas. Sekarang alhamdulillah setakat ni syukur pada Allah sihat. Syukur pada Allah SWT sihat. Semalam saya beritahu tuan-puan, ujian ni sangat berat. Sangat berat buat kita semua. Ujian ni sangat berat buat kita semua. Kita rasa macam tak tahu nak buat apa. Rasa berat, rasa buntu. Tapi tahu tak apa yang saya rasa? Saya pun rasa begitu. Saya rasa sangat berat, sedih, takut, risau. Semuanya ada. Semuanya ada. Rasa risau. Saya rasa tu semua ada. Rasa sedih, rasa takut, rasa risau. Semua rasa-rasa tu ada dalam hidup saya. Saya risau sampai sekarang. Bila risau macam-macam ujian datang. Zaman sekarang ni dengan COVID-19 ni berpanjangan. Kita tahu keadaan makin ramai yang belum diuji dan perlu diuji. Ujian COVID-19. Jadi makin ramai. Ujian ni rasa berat, rasa tak tahu apa nak buat. Tapi tuan-puan yang Allah SWT sayangi, kasih sekalian, percayalah ujian ni kerana kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan kerana kasih sayang Allah kepada kita semua. Ujian ni kerana kasih sayang Allah SWT. Semua ujian yang menimpa dalam hidup kita ni kerana kasih sayang Allah. Saya masa semalam, bila saya keluar, berhari-hari ni Allah beri macam-macam. Orang tag saya, ada yang saya baca sampai rupanya tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Bila baca orang mesej, orang tag tengah malam, email, Facebook, Instagram, mesej-mesej masuk, ada orang telefon saya, tak berhenti juga telefon saya berbunyi dan banyak saya tak dapat nak angkat. Jadi telefon saya, telefon pejabat, telefon kawan-kawan saya yang lain, tim-tim kawan-kawan yang lain, tak berhenti orang mesej, call. Dia jadi macam rasa apa tahu tuan-puan, dulu berdakwah juga. Tapi sekarang rupanya sampai tak boleh tidur. Bila tengok telefon tak boleh tidur. Sampai mesej tak berhenti. Macam mana kita boleh tidur tengah malam? Contoh daripada banyak masa yang dengan sebahagian saya share dengan tuan-puan, ada saya tak share. Ada yang mungkin terlalu sulit, terlalu peribadi kisahnya, saya tak share dengan tuan-puan. Banyak yang saya tak kongsi dengan tuan-puan. Bukan satu, ada beribu-ribu lagi kisah yang saya tak boleh kongsi dengan tuan-puan sekalian. Mungkin melibatkan keluarga sebagainya. Banyak saya tak kongsi pun dengan tuan-puan. Sebahagian saja yang saya share dengan tuan-puan sekalian. Antara yang saya share dengan tuan-puan sebab benda tu pun ada yang sebahagian dah viral, saya kongsikan supaya orang tahu yang kita telah buat sesuatu. Ada sekali ialah supaya orang risau. Semua orang tak boleh tidur. Macam contoh bila kita tengok seorang kakak tidur dekat jambatan tengah malam kan. Kakak tidur dekat jambatan. Bila kakak tu tidur dekat jambatan dengan gambar suami pegang anak, yang ada seorang ni wartawan letak gambar tu. Ramai tag saya, ramai mesej saya. Saya pun tak boleh tidur. Bila saya tak boleh tidur, saya terus call kawan saya dengar dekat dengan kawasan-kawasan ni, KL, sini. Saya pun pergi ke sana. Saya sampai-sampai lalu dekat jambatan. Sebelum lalu tu ada roadblock.
Polis tanya, ke mana Ustaz? Ya Allah Ustaz, malam-malam belum selesai tugas Ustaz. Saya pun tanya, abang nampak tak ada jambatan, ada seorang kakak pegang baby tidur kat jambatan? Ada. Dia kata ada. Saya pun terus pergi kat jambatan tu. Alhamdulillah polis tu bawakan. Ketua IPD Gombak ni bawakan saya. Jadi ASP tu bawa saya pergi kat IPD Gombak, dia bawa naik jambatan. Alhamdulillah 3-4 anggota polis yang baik teman saya tengah malam. Saya memang sayang polis-polis, tentera semua sekali macam keluarga. Macam keluarga. Yang mertua saya pun polis. Pakcik belah keluarga isteri saya banyak polis. Jadi saya hormat, sayang. Saya pun banyak program dengan polis. Daripada dulu Modul Rasul saya ceramah dekat Bukit Aman. Saya ceramah dekat semua habis program Modul Rasul yang besar-besarannya. Saya selalu dapat dijemput bagi ceramah daripada dulu lagi. Jadi bila dia orang nampak Ustaz, dia orang pun bawa saya naik atas jambatan tu. Bila saya naik, hati saya berdebar-debar. Naik tangga kan, naik tangga, risau naik tangga tu. Tengok, tak sangka tengah malam ada orang tidur atas jambatan ni. Ada orang tidur atas jambatan ni. Bukan saya viralkan, orang viralkan sebab nak selamatkan. Tak tahu apa tuan-puan ni. Ada orang tanya ni, kenapa sebahagian tu diviralkan? Bukan saya viralkan, orang lain viralkan. Viralkan tujuan untuk diselamatkan. Siapa boleh fikir tengah malam nak cari rumah untuk seorang kakak kat jambatan? Abang rasa macam mana? Tuan-puan rasa macam mana? Macam mana nak cari rumah untuk dia tengah malam? Ada orang tidur kat jambatan, rumah mana nak bagi? Musim COVID-19 ni, siapa sudi nak tumpang ke rumah dia? Siapa sudi nak bawa balik rumah dia? Siapa sudi hotel tutup? Siapa nak bawa? Sekarang kalau gelandangan kena bawa pergi dekat tepi, ada tempat kerajaan kumpulkan sebahagiannya. Tapi nak pergi situ pun mesti ada dia punya prosedur, dokumen-dokumen, macam-macam perlu. Dia macam tak semudah macam orang bayangkan untuk dibantu. Jadi dia tak semudah macam tu. Bukan semudah dia boleh masuk mana-mana pusat tempat-tempat, tak, dia tak semudah macam tu. Susah. Jadi walaupun saya ramai kawan-kawan, ketua-ketua masyarakat juga, bila telefon tak semudah yang kita sangka nak dapat call, dapat tempat tiba-tiba, tak boleh. Sebab semua mesti ada prosedur kan. Benda tu ambil masa. Tapi kakak ni malam ni nak tidur kat mana? Saya fikir, kakak ni malam ni nak tidur kat mana? Mana nak tidur tengah malam? Dengan baby duduk jambatan, sejuk. Apa saya nak jawab pada Allah nanti? Apa kita semua nak jawab pada Allah nanti? Kita tidur lena, ada orang tidur kat jambatan. Apa nak jawab kat Allah? Kita ceramah pasal akhirat. Kita ceramah pasal Nabi Muhammad SAW. Kita ceramah pasal cerita Nabi, sahabat. Kita takut mati, kiamat. Jadi saya yang selalu ceramah ni, saya teringat diri saya. Macam mana saya boleh tidur lena? Ada orang tidur kat atas jambatan. Apa nak jawab pada Allah? Apa nak jawab pada Allah? Dulu saya pernah lapar, miskin. Duit pun tak ada. Saya pun doa, Ya Allah, saya lapar. Ya Allah, saya lapar. Tolong saya, Ya Allah. Tolong saya lapar. Bila saya doa lapar, tiba ada orang bagi alas tidur. Sampai sekarang saya simpan alas tidur, saya rasa terhutang budi. Saya pun pergi jambatan berbual dengan kakak tu. Lepas berbual dengan kakak tadi, alhamdulillah dia gembira. Dia dengan anak, kami pun bawa terus. Ni polis pun cakap, Ustaz tolong tengokkan Ustaz. Semua kawan-kawan kan, polis ke, doktor, nurse, tentera, siapa saja, pemimpin, ustaz, cikgu, orang biasa, orang kaya, orang miskin. Kita semua ni sebuah keluarga. Dalam setiap keluarga kita ada orang miskin, yang keluarga kita yang susah, betul kan? Dalam setiap ahli keluarga kita mungkin ada saudara ke yang rapat, kawan, mesti ada polis. Setiap kawan kita ada tentera. Setiap keluarga kita, kawan-kawan mungkin ada orang kerja hospital. Setiap keluarga kawan kita ada yang hidup dia bahagia berumah tangga. Ada saudara-saudara kita, mereka berpisah, bercerai. Ada yang diuji oleh Allah, kematian ahli keluarga. Ada keluarga kita yang cerdik, pandai, hebat anak-anak dia. Ada yang Allah uji anak-anak, diuji oleh Allah macam-macam ujian, sakit, kelaparan, kesusahan, mungkin tak berapa cemerlang belajar. Ada yang tak berapa dapat kerja. Ada macam-macam ujian. Sebab tu melihat seseorang, kita bayangkan ahli keluarga yang kita sayang. Jadi saya pun pergi, saya pun berbual mana nak ada. Alhamdulillah, dekat rumah saya ada sewa rumah. Terima kasih yang bagi sewa rumah. Dah berapa sebulan ni sewa rumah. Sewa untuk sebagai tempat kumpul semua barang-barang yang saya beli dan barang hospital, barang-barang semua sekali, makanan-makanan, beras. Berlori letak kat situ lah. 3-4 hari habis. Lepas tu upload pula dah apa nama? Loading barang yang baru kan. Loading barang lagi ambil. Jadi apa jadi, saya pun ada alhamdulillah kat situ ada bilik cantik, aircon, bagi tidur kat situ malam tu. Esok cari, mana nak cari rumah. Call sana cari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada rumah dapat. Tapi rumah tu tak boleh masuk pula, apartment. Tuan rumah bagi tapi duduk kat luar negara, overseas.
Tak boleh masuk. Dekat kondo tu tak boleh masuk. Tak beritahu, tiba-tiba dah ramai tunggu. Sikit adalah berlaku sikit. Orang marah mungkin. Yalah keadaan taman. Zaman COVID-19 ni dia zaman berubah kan. Zaman berubah. Orang anggap macam kadang-kadang setengah orang dia tengok macam zombie Macam zaman zombie. Pernah tengok cerita zombie? Saya pun tengok zombie. Dia macam zombie. Orang takut. Siapa dah kena gigit jadi zombie. Moga Allah maafkan kita siapa beranggapan begitu kan. Kita berhati-hati jaga keselamatan. Tapi jangan melihat manusia ni macam semua orang takut. Kita jadi macam memang bukan takut tu apa, untuk jaga diri kita. Tapi kita jangan salam orang. Saya pun tak salam orang. Saya buat begitu. Kita elak. Kita pun dah sudut rumah supaya tak bertemu orang lain. Tapi dia jadi ada setengah orang ketika diuji ni terkeluar sifat baik kita. Waktu begini pun boleh terkeluar sifat dengki kita pada orang lain. Waktu begini pun boleh jadi sifat iri hati, benci, meluat pada orang. Waktu begini dia terkeluar. Manusia akan terzahir sifat kadang-kadang mungkin mementingkan diri sendiri. Ada orang mungkin tak pandang ahli keluarga, adik-beradik pun dia tak nak tolong. Dia risau, tak berapa lama jadi dia pun duit kita pun nak kena jimat, jadi kita pun risau keluarga. Kita tak suruh tolong banyak-banyak. Tapi kalau ada keluarga kita lapar, belum makan, tolong dia, tanya. Bukan nak kena tolong semua manusia, adik-beradik, anak-anak saudara kita. Tanya khabar mereka. Atuk, mak ayah kita, pakcik-pakcik kita, mana-mana yang nampak susah. Bantu setakat yang kita mampu. Apa jadi tidur kat situ malam tu. Tempat tu kena marah sikit malam tu, kami pun diam. Saya banyak tersenyum. Bila setiap kali kena marah, saya cuma tersenyum. Bila dah begini, waktu begini, kerja-kerja hikmat begini, banyak kena marah kadang-kadang. Kena marah. Kena marah tengah malam. Kita pun senyum. Orang marah, jerit-jerit, halau kita. Jadi kita pun senyum. Saya dah biasa kena halau ni, jadi saya pun tersenyum. Bila senyum, melihat begitu, saya tak marah. Saya pun doa, ya Allah maafkan dia, saya sayang dia. Betul-betul saya sayang, saya tak marah. Sikit pun saya tak marah zaman ujian. Saya cari, alhamdulillah ada pula kakak bagi sewa rumah. Alhamdulillah sewa bilik, walaupun mungkin kurang daripada bilik tadi. Tapi alhamdulillah dalam bilik rumah tu ada bilik sendiri, ada ruang tamu, ada dapur, ada tandas semua sekali. Alhamdulillah kakak tidak dapat duduk kat situ. Dan kita pun bagikan barang-barang dapur. Alhamdulillah mula-mula letak toto. Bagi kipas. Alhamdulillah lah sekali. Sekarang ada juga sahabat tolong. Alhamdulillah sekarang dah ada tilam, katil. Saya bagi baju-baju. Baju anak saya semua pakai. Baju Hello Kitty yang kecil-kecil tu dah tak pakai. Bagi kat mereka. Baju Hello Kitty. Saya tengok dia semalam saya tengok dia macam anak saya. Tidur dekat atas jambatan. Mak dia peluk dia. Dekat sebelah ada ubat nyamuk. Sian dia. Sebelah ada ubat nyamuk. Ya Allah. Sian. Kecil lagi. Cantik. Comel je dia. Kecil. Comel. Pegang anak. Duduk atas jambatan. Duduk atas jambatan. Tiba-tiba hari kedua tengok dia tidur atas toto. Sejuk hati. Sekarang tidur atas tilam katil. Alhamdulillah. Bila tengok rasa gembira. Itulah makna kehidupan.